Sasek-sasek, Mek Kelate. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan kami di podcast Mek Kelate buat siri yang pertama. Episod yang pertama. Jadi sebelum pergi lanjut, saya perkenalkan dululah diri saya. Nama saya Nur Awatif Madiah binti Abdul Rahim. Dan bersama dengan saya pada hari ini iaitu Ustazah Asma binti Husin. Jadi untuk siri podcast Mek Kelate yang pertama ni, kita ada tajuk lah Ustazah. Iaitu Di Sebalik Nama Mek Kelate. Okey. Jadi sebelum kita kecek kira bab nama Mek Kelate ni, saya nak kenal dululah sikit ustazah yang bersama dengan kita pada hari ini. Tak asing lah kalau orang sebut Ustazah Asma Husin ni. Nama yang sering naik lah juga sama ada di media sosial ataupun institusi pengajian tinggi ke ataupun agensi-agensi pun mungkin adalah jemput ustazah ni di TV dan sebagainya. Terkenal sebagai kita panggil ke apa pendakwah, selebriti, pendakwah jodoh, pakar motivasi. Tapi ustazah juga terlibat dalam pembinaan dasar di peringkat negeri maupun di peringkat parlimen lah. Dan mungkin ramai tak tahu ustazah sebelum ni pernah lah menjawat jawatan sebagai senator lah bagi negeri Kelantan. Kiranya ustazah ni orang Kelantan lah. Jangan kejut lah kot lah. Apa ustazah tiba-tiba ni podcast Mek Kelantan pula. Jadinya mungkin ramai tak tahulah sisi lain ustazah. Saya sebut saat ni tu orang biasa dengar dah. Dan mungkin tahu secara umum. Jadi kot lah ustazah boleh cerita sikit dengan kita pada hari ni. Lagu mana ustazah sikit dulu lah ni kan. Jadinya lagu mana ustazah bawa dia ustazah di luar, di mata masyarakat secara umum. Tapi masih lagi bawa jiwa Mek Kelantan tu. Jadi saya persilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudari Awatif, moderator podcast Mek Kelantan pada hari inilah. Biasa ke saya tidaklah bercakap di Kelantan macam ni. Tapi hari ini sebab kita special edition kan? Podcast Mek Kelantan. Jadi saya suka nak guna mother tongue saya lah. Sebagaimana yang Awatif kenalkan, saya Ustazah Asma Husin. Tapi sebenarnya mungkin ramai orang tak perasan. Orang suka tengok TikTok Awatif. Tapi dia tak perasan bahawasanya saya ni sebenarnya memang berasal daripada Kelantan. Dan kalau dulu di TV atau radio, saya jarang guna bahasa Kelantan. Cuma lately sebab saya macam nak kata apa nak bagi branding tu nampak dan membezakan saya daripada ustazah-ustazah lain. Saya keratkan juga menggunakan perkataan Kelantan supaya nak pull kerat. Itu antara benda yang tak tahulah. Lepas tu tak ramai juga yang tahu bahawasanya saya ni sebenarnya tinggal di Selangor. Di Putra Height. Kejadian baru ni tu. Ya, tempat meletup. Sebenarnya saya dah tempat meletup. Cuma rumah saya alhamdulillah lah sama. Alhamdulillah. Okay, dan tapi saya boleh. Kerja saya Awatif ni boleh seluruh Malaysia termasuklah Kelantan. Lepas tu kadang-kadang orang kata, ustazah duduk Kelantan kok. Duk, saya boleh. Semua boleh. Kebetulan saya ni anak saya semua kalau sekolah menengah mesti atas Kelantan. Mesti dia ustazah? Ya, mesti. Jadi dia sekolah rendah di Selangor, sekolah menengah je atas sini. Sebab apa dia? Sebab saya nak kekalkan satu jati diri Kelantan. Lepas tu tarbiyah tu. Saya nak tu dia rasa suasana macam jadi orang berani, orang kuat agama. Saya nak benda-benda tu. Bahagia tu di Kelantan lah kata. Dan kalau di Kelantan, suami saya nak Kelantan juga. Kelantan. Dulu. Mak saya letak syarat kalau nak kahwin kena kahwin orang Kelantan. Maka aku kahwin dengan orang Kelantan. Alhamdulillah lah ada rezeki jodoh dengan orang Kelantan. Jadi jati diri tu orang Kelantan lah. Kita orang Kelantan ni walau sejauh mana pun pergi kan. Travel seluruh dunia pun, you nak cari juga makanan Kelantan. Tu passion kita. Bagi mahal tu makan ni. Ya. Okay. Tu saja Ustazah. Pengenalan Ustazah ni. Walaupun duduk di luar, tetap anak di Kelantan tak. Sebabnya kita panggil apa? Tarbiyah pendidikan yang ada di Kelantan ni hanya orang pernah hantar anak mari sini dah. Tahu dan mereka yang membesar di sinilah memahami apa suasana memberikan impak lah kepada pembesaran seseorang. Jadi itu untuk soalan pertama. Saya pergi kepada bahagian yang kedua. Sebab kita kata tadi, tajuk kita di sebalik nama Mek Kelantan. Jadi Ustazah, bila Ustazah dengar Mek Kelantan ni kan, perkataan Mek Kelantan tu, Ustazah telitah ke apa? Kok lah boleh sikit lah bagi penerangan. Sebab ni episod pertama. Jadi orang mesti nak tahu juga podcast Mek Kelantan ni nak bawa gapo. Ada misi gapo tu? Apa Mek Kelantan? So kok lah Ustazah boleh share sikit. Saya kayak gini. Nombor satu, bila sebut Mek Kelantan, saya teringat 3 perkataan. Pertama, comel.
Orang Kelantan ni comel. Dia gini, comel dia ni tak adalah kata putih sepuh. Bukan semua orang Kelantan putih, betul tak? Betul. Saya betul putih. Tetapi biasanya orang Kelantan ni dia manis. Betul tak? Manis. Dan kadang-kadang orang Kelantan ni, kalau kita tengok bila saya kecek dengan orang luar, dia katakan orang Kelantan ni pergi pasar pun janguk. Jadi itu menjadikan dia tu comel. Identiti. Yang kedua bijak. Kau nak tahu orang Kelantan ni orang kata antara top student ni sebenarnya mai daripada Kelantan. Termasuk wanita Kelantan, betul tak? Betul. Jadi orang kata wanita Kelantan ni mesti terkongkong sebab dia di bawah kerajaan Islam, betul tak? Tapi tengok ramai je orang besar-besar di luar ataupun di Kelantan adalah wanita Kelantan. Maknanya bijak. Lepas tu yang ketiga, saya bila cerita Mek Kelantan, saya mesti ingat orang Kelantan ni bernego. Saya sendiri orang Atih dulu saya jadi pensyarah dia. Tapi tak boleh, mesti gatal juga tangan nak jual sikit-sikit. Jadi dia mesti nak jual sama-sama. Tak tahulah pasal apa. Jadi benda tu lah yang diterapkan, mungkin kita duduk biasa tengok kot. Erti nak Kelantan bernego. Betul tak? Betul. Jadi benda tu lah. Jadi pasal podcast Mek Kelantan ni, saya rasa banyak benda menarik berkaitan wanita Kelantan yang kita patut kupas dan dijadikan contoh kepada wanita di luar sana. Betul tak? Banyak benda yang special. Kalau di Kelantan pun kita ada dasar wanita khas berkaitan dengan wanita Kelantan. Betul tak? Betul. Jadi maknanya kenapa wanita Kelantan ni comel, pandai nego. Lepas tu beranak ramai. Pusing ni juga mati. Jolo. Saya kalau jumpa orang Kelantan berhiburan. Kalau kalau nak cari macam anak Neblah kau sini lah. Betul. Semua support anak Neblah. Jadi benda ni special dan sepatutnya kita kongsikanlah kepada masyarakat di luar sana, terutama yang merindui nak dengar cerita-cerita tentang Mek Kelantan. Okay, terima kasih banyak Ustazah sebab tolong bui pengenalan ni. Kalau sebut Mek Kelantan ni telitah ke apa, ada 3 benda tadi Ustazah sebut. Comel, bijak, pandai nego. Gitulah antara ciri-cirinya lah. Ada lagi. Bijak ni sebenarnya Seragat Wati lupa nak sebut. Bijak ni termasuk beragama. Sebab pak kita ni kita ada 90 lebih paling kurang sekolah agama. Tak termasuk pondok-pondok madrasah. Jadi saya pengalaman saya ngajar di Kelantan kan. Beza dengan negeri-negeri lain. Sini bila saya ngajar dia kena detail. Sebab orang dia ni biasa ngaji macam dalil. Tu saya sebagai ustazah lah pengalaman. Macam apa tu nak tahu lah. Dia tanya dalil tu. Dalil tu. Ustazah boleh tak ceritakan dalil ini? Kenapa dalil ni tak supong dalil ni? Matilah kalau kita jenis tak pandai baca. Betul tak? Jenis tak baca kita. Jangan ngajar sini. Kalau orang pondok. Gitu. Okey, terima kasih banyak Ustazah untuk pengenalan berkenaan dengan apa tu nama Mek Kelantan ni. Telitah ke apa dah. Alih-alih kita duk kecek lah pasal Kelantan ni. Dia ada banyak kita panggil stereotip ataupun salah faham lah ataupun orang duk ingat. Tapi sebenarnya masyarakat makin sedar. Kalau saya duk tengok media sosial lah. Kalau ada benda pelik sikit, benda tak comel sikit, mesti letak tebeng Kelantan. Memang like itu naik selalu lah. Belah-belah ke yang menggoreng Kelantan duduk pergi komen. Kalau gini kan naik Kelantan selalu gitu ke. Tapi kalau jadi kejadian tak comel ni melibatkan tempat lain, tidak di-highlight ke pula dalam tajuk berita ni. So tu antara salah faham lah. Cuma kalau kita nak pergi spesifik ke wanita Kelantan ni ataupun Mek Kelantan, semua orang sebut Tina Kelantan ni jangan saja tapi ngotor contoh ataupun nampak je comel tapi baking. Dok jolo ko baking ni. So nak tanya juga lah moga ustazah pun orang Kelantan. Jadi setara mana salah faham ni sebenarnya mengakar di Kelantan. Okey. Saya rasa orang luar ni lah banyak salah faham terhadap orang Kelantan. Satunya gini, orang Kelantan ke pesen dia gini. Kalau dia sebenarnya baik jangan semua orang. Tapi bila dia jumpa sama-sama Kelantan, dia lidah dia tukar terus. Sebab kita macam selesa menyebabkan orang rasa kita ni asabiah. Kita ni akan tinggal akan kahwin bila jumpa geng dia. Lepas tu kita ni suka berpuak. Padahal tidak sebenarnya. Bahasa kita ni contoh saya jumpa dengan Wati. Takkan saya nak terus kecek orang luar. Tak boleh. Dia akan tubik juga Kelantan. Automatik. Jadi benda tu menyebabkan orang silap faham lah. Lepas tu yang kedua memang lah. Bila dah dapat khabar nak viral letak Kelantan. Sebab orang Kelantan ni dia suka kata jaga diri dia. Maksudnya kalau hal Kelantan dia nak ambil tahu. Nak petah gitulah. Betul. Sebab tu Wati tengok ke antara dulu-dulu YouTuber lah cepat dapat 1 juta daripada Kelantan. Macam Ali Irfan, Syami Sazli, tahu tak? Sebab apa? Sebab orang Kelantan kita akan support orang Kelantan. Itu pesen dia. Macam contohlah saya duduk luar, pengalaman saya lama duduk luar kan, lebih 20 tahun. Kalau kita pergi cari mutabak ke pasar malam, kita akan tanya. Kita akan kecek Kelantan dengan dia. Kalau dia tak kecek Kelantan, kita tak beli. Sebab kita tahu dah rasa dia tu lain. Kecuali kita nak pergi cari mutabak Singapura, mutabak Mamak, baru kita pergi cari situ. Kalau tak,
kita memang akan tanya, kecik Kelantan tak boleh jawab. Kita tak boleh. Walaupun dia kata Murtabak Kelantan. Jadi benda tu kadang-kadang menyebabkan orang luar tu silap faham. Tapi ada kadang-kadang ada juga benda yang betul. Contohnya lah kan, dia kata wanita Kelantan ni ngotor jangok saja. Pada pandangan saya, ada juga segelintir yang dia bukan ngotor, dia tidak kemah, dia serok. Sebab apa dia serok? Sebab wanita Kelantan ni suka nego, suka kijo. Macam-macam. Dia suka keluar rumah kijo gapo, jadi menyebabkan dia tidaklah fokus sangat kepada rumah. Tapi sejak akhir-akhir ni, setelah orang kata kalau orang hok jenis beragama, dia pastikan bersih, dia akan nyusum. Cuma kalau tengok pasal apa? Banding contohlah saya cerita pengalaman saya, banding dengan orang Johor contohnya. Orang Johor ni cat rumah tiap-tiap kali raya. Awak ada tak cat rumah setiap kali raya? Tidak lah. Maknanya di situ dia nampaklah macam kita ni tak apa kemah. Padahal kita passion orang kita tak ada sebab gaduh kena nego. Awak benda lain. Ya. Jadi sebab itulah kadang-kadang orang silap faham sebab budaya hidup tu. Namun saya tengok pengalaman saya lah sejak daripada 10 tahun ke belakang ini, termasuk masjid, banyak dia yang bersih. Apabila dia organize, educated, dan dia tahu macam mana sebenarnya cara menyusun yang betul, cara susun ni. So banyak dah sebenarnya rumah yang agak bersih, kemas. Cuma kalau nak lawan orang Johor tu payah juga. Sebab orang Johor ni dia memang kemah dia gaji nyipir. Tak tahulah nak cerita bergana. Ya, ini yang kecil dia memang gitulah maksudnya. Jadi suri rumah. Jadi kita tengok tak lawan dengan dia. Gitu. Dia bagi kemahan lagu tu. Tu pandangan saya lah. Mungkin kerana kesibukan. Gitu. Betul. Tapi satu lagi bila kata pasal Kelantan pengotor ni kan, wanita pengotor dan wanita pelacur. Sebenarnya dia dikaitkan dengan juga tulisan-tulisan orientalis dulu. Bila dia main Kelantan, dia tak menampakkan sisi agama tau. Sisi wanita Kelantan yang terpimpin. Kita ni antara negeri di Nusantara yang ada sultanah. Tapi dia tak tubik tu. Jadi orientalis suka tulis, apabila saya datang ke Kelantan, maka saya nampak pelacur, saya nampak pengotor, tapi rajin kijo, rajin nego. Jadi benda tu lekat sampai lo ni. Padahal benda tu, tapi kita ni sultanah kita. Gitu. Mantap. Gitu kalau basically-nya mana salah, kalau kita kecek lah pasal salah pehek ni, dia berlaku di mana-mana. Maksudnya kelebihan, kekurangan, mana-mana negeri ni dia adalah lebih dia. Ada kurang dia. Jadi bukan Kelantan saja sebenarnya dok. Tapi tak ada arung muka Kelantan ni. So dia jadi comel kan, mek comel. Sebab mek comel. Jadi gitulah, tak tahulah buat apa. Tapi harapnya salah pehek tu kuranglah sikit. Tak apa, boleh ikuti kami di podcast Mek Kelantan ni. Kita tengok sisi-sisi Kelantan yang lain yang berbeza daripada biasa kita dengar. Tapi kena follow lah podcast Mek Kelantan ni. Jadi untuk bahagian pertama ni Sazah, kita berhenti rehat lah untuk seketika. Jadi mana ada follow kita sama ada live learning. So boleh rehat dulu sebentar, lebih kurang dalam beberapa minit. Nanti kita akan sambung balik dengan soalan-soalan yang seterusnya. Sosek Mek Kelantan. Okey, jadi kita bersua kembali dalam bahagian yang kedua dalam podcast Mek Kelantan dengan tajuk kita pada hari ini iaitu Di Sebalik Nama Mek Kelantan. Jadi kita akan sebutlah dalam setiap soalan tu akan ada perkataan Kelantan. Sebab kita punya cerita ini pasal nama Mek Kelantan. Jadi Ustazah dah jawab dah beberapa soalan tadi. Jadi kita nak pergi lebih dalam lah. Bapak Ustazah kata tadi pun Kelantan ni memang gitu PA dia. Kalau kecek sesuatu tu ya pergi lagi deh. Jadinya nak tanya lebih mendalam sikit lah berkenaan dengan kita tak lari lah kalau sebut podcast ke media sosial ni dengan orang muda. Jadinya orang muda learning ni kalau di Kelantan ni bagi pandangan Ustazah lah, lagu mana nak buat biar kita ni rasa bangga dan boleh perhidup lah jiwa sebagai Kelantan tu dalam diri masing-masing. Tapi dengan gaya learn ni. Okey. Saya rasa ada banyak nilai-nilai yang menarik lah. Nilai-nilai bagus pada orang Kelantan yang boleh ditiru oleh anak muda Kelantan sendiri dan juga oleh selain daripada Kelantan lah. Sebab setiap bangsa etnik ni dia ada kelebihan dan kekurangan sendiri. So saya sangat suka bergaul dan kita ambil benda-benda yang bagus daripada setiap orang. Betul tak? Betul. Termasuklah Kelantan. Nombor satu saya rasa orang Kelantan ni jati diri dia kuat lah.
Dia pergi mana-mana pun dia tidak akan lupa tanah air dia. Betul tak? Betul. Saya kalau pergi siapa negara putih, siapa negara Arab, siapa mana-mana lah saya pergi. Saya banyak travel awak kan. Aku jumpa orang Kelantan, dapur satu orang Kelantan tu sendiri. Dikir barak ni hidup di mana-mana. Kalau kita pergi IPT, memang Dikir Barak ni hidup. Dia bukan kata nanti ada event je dia akan berlatih. Tidak. Dia setiap minggu akan berlatih. Dia macam ibarat kata kalau saya duduk ITM dulu, setiap malam Rabu dia akan berlatih. Manage dia. Ya, ingat kau macam ada event. Tidak. Tapi dia macam lepas angin, lepok sama dia. So, jati diri ni sebenarnya, dia berkait dengan bangsa dan agama jugalah. Sebab tu kalau orang Kelantan ni, walaupun dia jahil-jahil macam mana pun, dia akan mempertahankan agama. Betul tak? Betul. Dia tak boleh orang lenyek-lenyek. Macam dia walaupun dia tak setuju, tapi jangan orang luar lenyek kita. Ada pesen gitu. Ya, seksi-seksi pun. Dia seksi-seksi tapi buat agama pandai jangan kecil. setuh. Jangan setuh. Walaupun orang kata setengah tu bertukar, laki ke puai pun tak tahu. Tapi kalau buat agama, buih-buih kecil. Sebab dia budaya lah. Jadi saya rasa nombor satu, anak muda kena tahu jati diri orang Kelantan ni apa dia. Dan saya ingat masa saya baca, saya suka baca dulu kan. Saya baca lah tentang jiwa dan sifat orang Kelantan. Antaranya orang Kelantan ni dia daring. Daring maknanya dia berani. Berani ni satu sifat yang bagus. Sebab tu kalau orang tak berani, dia tak nego. Neleh. Kalau dia tak berani, dia tak akan buat benda-benda yang orang lain tak boleh buat. Sebab tu kalau perasan lah penonton-penonton di luar sana kan, orang Kelantan ni dia either ekstrim, dia ada sifat ekstrim sikit. Maknanya kalau dia terlebih tak bagus, ataupun terlebih bagus. Dia macam tu. Tak percaya pergi jaga. Ramai juga pergi penjara kan. Ramai orang kata. Dia tak ada in between kan. Dia ada tapi dia kebanyakan. Tak ramai lah. Sebab dia daring sifat dia. Tapi kalau universiti, masjid, surah, kita nak jumpa Kelantan, kita pergi masjid kan surah. Mana-mana negara pun. Mesti ada. Kelantan kan? Dia mesti gitu. Maknanya dia either terlebih baik atau either terlebih tak baik. Maknanya kalau pala-pala tu dia. Gitu kan. Saya ingat lagi. Masa duk pucung dulu. Ni dia katakan ni set pala gangster lah kan. Ibarat kata. Tapi ada bahasa dia saya tak ingat. Ni set Kelantan lawan set Cina. Lagu tu saya kata. Maknanya benda tu wujud. Sebab dia ada sifat daring. Daring inilah yang menyebabkan orang Kelantan ni dia dare to risk. Dare to dia untuk change apa-apa. Sebab tu kau tengok di Kelantan kan, kalau dia rasa tak setuju dengan pemimpin tu, ya boleh suka mata tolong. Tapi kalau dia kata kalau dia setuju, mu ceritalah banyak mana pun, mu ugutlah banyak mana pun, nak tarik subsidi kau gapo tak subsidi minyak kau, dia tak cara. Yang penting aku nak pakai. Dia style gitu. Ya lawan mula. Dia gitu. Jadi saya tengok benda ni tak banyak lah dalam sifat orang lain tu. Lepas tu yang paling betul Kelantan ni, dia hidup dalam budaya agama sejak daripada kecil. Jadi anak-anak muda kena study balik. Macam mana orang tua-tua dulu, dia tak belajar tinggi. Tetapi hukum hakir tu dia pandai lah letak dalam diri dia. Macam saya cerita lah orang muda-muda dulu ni. Nak menampakkan yang dia macam model, sangat empati. Dia pun perah anjing. Betul tak? Tapi orang dia kata tak apa, kita tukar mazhab. Dia kata gitu. Orang tua dulu perah anjing awal lagi pada kita. Kalau di Kelantan kan kita ada macam kebun-kebun, bukit-bukit. Orang tua-tua dulu sampai lah ni pun dia perah anjing. Tetapi dia perah bab-bab hukum hakir ni. Maksudnya tak setuh anjing. Betul tak? Anjing tu digunakan untuk membantu dia jaga kebun. Bawa dia takut ada binatang-binatang buah. Maknanya orang tua dulu dia tak mengaji tinggi. Tetapi dia tahu macam mana nak letak hukum. Sebab apa dia? Sebab nombor satu dia hormat ketua guru dengan ulama. Yang kedua, agama tu budaya dia. Sebab tu kalau orang Kelantan cabut agama daripada budaya dia akan teruk. Dia jangan cabut. Gitu. Dan satu lagi, Kelantan ni kena ingat kita ni sebagai orang kata apa dia pusat mempertahankan Melayu. Sebab sini ada tanah Melayu Kelantan, betul tak? Bukan Melayu Kelantan tak boleh beli. Jadi anak muda kena menghargai lah. Jangan saja-saja nak jual tanah ikut dia. Nak lepaskan hak kita ikut dia. Tidak boleh. Sebab ini tanah air kita dan kita kena pertahankan. Gitu. Okey, jadi terima kasih banyak Ustazah. Atas pesanan yang kita panggil ni. Cuma boleh tak nak tambah satu? Boleh. Gini, saya dia ajar dulu gini kalau orang tua Kelantan ni deh. Kan, kalau Ustazah. pergi mana-mana macam saya lah merantau. Walaupun merantau lagu mana, orang Kelantan pesan apa tahu? Nombor satu, make sure kita pergi mana-mana pun kita beli tanah.
Kita acquire property. Sebab when you acquire property, kacak kau putih pula. Itulah. Bila awak dapat, canggih betul. bila awak beli property, awak akan beli, orang kata ownership hak ada situ. Satu orang Kelantan dia penting ke tanah. Biarlah kereta buruk pun. Yang penting tanah ada. Tu orang tua kita ajar. Yang kedua emas. Orang Kelantan ni, orang lain lah ni baru kecek hamah naik tu, beli gold tu. Kita dah. Kita mah. Ni, beli di pasar Siti Khadijah tu sebab beli ke je. Dan dia tahu mana paling murah, mana gap, hari-hari update. Termasuk orang muda. Betul. Jadi kenapa? Sebab orang Kelantan ni dia berfikir kewangan tu secara lebih panjang. Dia duit datang Yes, dia yang penting cash money kan. Jadi benda-benda macam ni, anak muda dia kena jaga. Satu, pertahankan tanah air. Yang kedua, kita mikir untuk kewangan dalam jangka masa panjang. Itu paling penting. Okay, terima kasih Sarah atas pesanan tambah pula saat ni tu. Untuk anak muda ni, kiranya walaupun kita hidup di dunia serba canggih, moden ada macam-macam dah lah ni kita kira. Kalau boleh benda kita panggil apa? Keaslian sebagai orang Kelantan tu kita kena pertahankan, kita kena pergi kemah lah kita kata ni. Okay, jadi masuk pada soalan seterusnya lah. Saya nak tanya Ustaz. Sebab Ustaz dah sebut tadi, ada perkataan sultanah. Yes. Jadi saya tertarik ni. Kelantan ni dia sangat kaya dengan budaya, warisan dan maupun ketokohan wanita. Dia bukan setakat ketokohan daripada lelaki, tapi alik wanita ni pun saya tak banyak negeri yang dia pernah ada sultanah, maksudnya sultepu kalau dari Quran kat kita buka ada Ratu Balkis ni. Tapi di zaman dia seorang je. Jadi di Kelantan ni pun benda yang sama berlaku, maksudnya laki-laki tapi adalah hak selit antaranya hak paling suhu di Kelantan kita ni. Jadi ni nak pandang Ustazah lah. Lagu mana benda ni boleh berlaku di Kelantan? Maksudnya Ustazah serok lah kot. Ustazah ada pembacaan yang lebih luas, pengalaman yang lebih dalam. Boleh kongsikan lah kepada kami Mek Kelantan hak baru-baru muda-muda ni, untuk tahulah sikit sejarah pasal ketokohan wanita di Kelantan. Saya buat disclaimer lah, saya bukannya pakar sejarah Saya ni bidang saya syariah fiqh usul, cuma kita suka lah baca kan. Sebenarnya kalau di Kelantan yang merupakan sultanah pertama pun memang orang Puan. Sebab dulu kita baca sejarah kan, bagaimana dipanggil apa, satu kota tu yang sebelah Kelantan ni bersebelahan. Masa tu Kelantan tak wujud lagi. Jadi Cik Siti Wang Kembang ni Aduja nama dia. Sebelum dia dia lah merupakan wanita yang telah mengasaskan pasukan tentera wanita pertama lah untuk membantu lah pasukan tentera negara dia ni untuk melawan Siam. Masa tu. Dan ketika itu dialah yang berjaya membunuh Raja Ayutthaya. Melalui pasukan wanita dia tu lah. Tu awak baca lah kisah dia secara lebih lanjut Tapi kemudiannya dia dihadiahkan satu tempat menjadi sultanah. Dan dimasyurkan sebagai Cik Siti Wang Kembang. Cik Siti Wang Kembang ni bukan nama orang. Dia adalah satu gelaran sultanah yang memerintah Kelantan tu sendiri. Jadi nama dia Cik Siti Wang Kembang. Tapi kalau ada di Banggu, kubur di Banggu tu kan. Kan ada kubur panjang, kubur yang terpanjang tu kan. Situ kan ada juga kubur Cik Siti Wang Kembang. Itu hak terakhir. Gelaran. Jadi rupanya Kelantan ni ada ramai sultanah. Lagipun Kelantan dia bersekali dengan negara Patani dulu. Negara Patani ni pula dia ada 5 sultanah yang hebat. Yang ketika itu Patani ni menjadi gemilang. Raja Biru, Raja Kuning, Raja Hijau. Okay, kalau baca sejarah. Jadi wanita Kelantan ni dia terkenal boleh memimpin sejak daripada zaman dulu. Tetapi dalam masa yang sama memegang dan membawa citra agama. Sebab tu kalau kita tengok dalam sejarah kalau pergi sebelah Patani, wanita sultanah ni dibayangkan berhijab betul-betul lituk. Tetapi memimpin sebuah negara. Jadi Kelantan begitu juga. Satu lagi saya nak sebut, lelaki di Kelantan ni dia boleh terima kepimpinan wanita. Open-minded kan? Yes, mungkin daripada dulu lah open-minded. Satu di Kelantan ni, kalau tengok Kelantan dengan Patani munculnya, kalau kita tengok dalam bab-bab harta-harta lah, pembagian harta. Dia panggil matrimonial property. Dia itu, apa dia panggil? Harta sepencarian. Yang mana di peringkat antarabangsa negara Arab pun tak banyak. Tak ada benda tu. Dia muncul di tanah Melayu Nusantara. Bermula di Kelantan dengan Patani. Sebab orang Tina sama-sama hijau dengan orang Jateng. Jadi tak adil lah nak bagi faraid terus. Maka diberi harta sepencarian dulu.
Itu kisah benar. Menarik. Jadi sebenarnya dah kita tengok di Kelantan pula, kita negeri yang pertama tahu bagi jawatan senator kepada wanita dua-dua wakil. Dua-dua tu wanita. Sebab masa dulu orang nak tanding sebagai wakil rakyat wanita ni agak sukar. Kalau parlimen teh sikit, kalau ada kan nak capung rakyat ke apa. Bukan mudah lah Tino nak pergi menguruskan rakyat dengan lelaki puan kan. Tapi mula-mula nak ajar tu, dua-dua jawatan senator ini diberi pada muslimat. Dan yang memberi tu lelaki. Almarhum Tok Guru ni Aziz. Nak ceritanya angkat wanita. Lepas tu baru boleh tanding. Lama-lama tu baru tarik bagi kau lain. Tetapi wanita tetap kekal menjadi wakil senator. Sampai sekarang. Jadi benda ni orang tak tahu. Dan kita ada tokoh-tokoh hebat macam YB Datuk Zailah lah. Hok duduk dalam banjir semua. YB Datuk ke atas hok pergi pas luar negara pas mana-mana. YB Kak Ani yang terkenal dengan sangat keibuan dengan kebajikannya. Ni orang-orang lama. Dan majoriti besar pula tu pokok ni kalau benar. Maknanya benda ni orang cantik, orang lelaki ni boleh terima. Orang lelaki Kelantan dia boleh terima. Tapi dalam masa yang sama, wanita Kelantan ni walaupun dia hebat macam mana pun tak ada kata ginjal aku tok lelaki tidak. Masing-masing YB ni ada tok lelaki belakang. Saya pun ada suami. Betul. Tidak kata hebat di luar agak balik rumah je kau tok lelaki tidak. Tapi suami tu maksudnya kita tatang juga dan kita seimbangkan juga dengan kerjaya kita sebagai seorang pemimpin. Itu pengalaman lah. Betul Ustazah. Jadi Ustazah bui dah sikit ke kita berkenaan dengan apa kita panggil saat ni ketokohan lah wanita Kelantan ni ayatnya dulu lagi. So it is in our blood maksudnya duduk dalam darah barang tu. Jadi tak usah pelik, tak usah ragu kok lah ada setengah orang muda ni suruh macam pelik je semangat ni, macam pelik ya kita kata. Siapa ke depan sangat memimpin kat kita. Macam siapa tahap. Tak ada orang lah nak lead. Kita pengaruh. Gitu kan. Jangan pelik. Sebabnya benda ni dah berlaku daripada zaman dulu. Zaman dulu tu maksudnya di zaman Nabi Sulaiman kan ada Ratu Balkis. Kalau lepas pada tunya kalau dekat dengan kita sikit kan. Cik Siti Wak Kembang tadi. So maksudnya benda ni bukan benda kita katakan pelik lah. Jadi hargai kita panggil ke apa? Embrace orang putih panggil kata kot Melayu ke apa mendakapi memeluk lah title hargai lah kita panggil DNA kita sebagai orang Kelantan. Jadinya yang seterusnya Ustazah, podcast ni katanya macam nak bawa banyak cerita. Ada bab politik, ada bab kepimpinan, ada bab usahawan, ada bab mungkin jenayah kalau ada. Jadi banyak topik-topik yang macam menarik. Cumanya kot lah daripada Ustazah sendiri ada nak mencadangkan kepada kami ataupun penonton-penonton yang ada mendengar kita pada hari ini nak bui cadangan topik untuk kita ketengahkan dalam podcast Mek Kelantan ni. Boleh ya? Dan saya beri peluang tu dulu ke Ustazah lah. Okey. Saya nak cadangkan dua orang lah. Yang awal kan ringkasnya pertama Ketua Polis Diraja Malaysia Kelantan. Wow. Sebab saya nak suruh saya nak dengar lah daripada dia. Macam mana modus operandi ni orang-orang yang berniat tak molek terhadap wanita Kelantan ni menggunakan wanita Kelantan ni sebagai orang kata kedai dadah lah. Bukan bawa dadah ke luar negara tapi di sebalik produk-produk tu dadah juga. Macam mana dia boleh buat modus operandi tu? Menarik wanita-wanita Kelantan yang comel cerdik ni, betul tak? Minat nego tapi digunakan untuk benda yang tak betul. Jadi saya nak dengar sendiri daripada mulut Ketua Polis Diraja Kelantan. Dah betul ke semua macam tu? Sebab saya tengok berjaya pun ramai. Betul. Datuk Vida, betul tak? Orang Kelantan tu, betul tak? Okey. Lepas tu yang kedua saya nak jugalah kalau boleh panggil macam founder-founder produk tapi yang bagus Islamik macam Chef Ustazah. Selalu kat kita bayangkan wanita Kelantan kat kalau jadi founder kat dengan comel kadang-kadang muka pun kita tak cem betul ke muka asli dia. Lepas tu dengan live kadang-kadang pelik-pelik. Jadi orang generalize tak comel lah wanita Kelantan ni perangai tak wuduh. Tapi sebenarnya kita ada tokoh yang hebat disebut pula nama dia oleh Presiden Korea. Wow. Presiden Korea pernah sebut ni Chef Ustazah dan dia perniagaan dia pun besar. Tapi masa dia live ke apa, bukan tu dia labah ke apa. Betul-betul ciri-ciri wanita Kelantan, affiliate dia saja 40,000 lebih. Tak usah kecek lah kalau hok guna kecantikan janguk saja semata-mata tak boleh lawan Chef Ustazah lagi. Betul tak? Betul. Sehebat-hebat kamu Presiden Korea tak sebut Chef Ustazah apa kata dia labung dengan jubah ni. Presiden Korea sebut dah itilah perniagaan dia. Saya nak kalau boleh kita dengar lah.
Pasal apa ya Presiden Korea sebut nama dia ni? Jelah menarik tu Ustazah. Mungkin setakat we cadangnya topik tapi we teru. Nama panel yang boleh kita ketengahkan di episod-episod yang seterusnya. Okay, jadinya kita nak masuk kepada yang bahagian terakhir lah. Kita panggil apa? Trademark kot, segmen khas lah sebenarnya kita akan bagi ke setiap panel kita. Tapi sebelum pergi kepada segmen akhir tu, saya nak tutup dululah dengan Ustazah. Kotlah Ustazah boleh bagi sikit pesanan akhir lah kepada Mek Kelantan yang mendengar podcast Mek Kelantan pada hari ini. Saya nak kata ginilah, jagalah jati diri sebagai Mek Kelantan. Kita ni orang yang terkenal dengan agama, terkenal dengan comel, terkenal dengan bijak pandai. Lepas tu banyak contoh-contoh tokoh-tokoh di dalam Kelantan, luar Kelantan sampai peringkat dunia pun yang menampakkan wanita Kelantan ni hebat tapi beragama, tawaduk juga, tapi berkeluarga. Jadi siapa nak teruskan legasi ini kalau bukan anda? Gitu. Jadi dengar tu belakang pesan yang mahal oleh Ustazah Asma Hussein untuk kita pada hari ni. Okay, jadi segmen akhir kita ni kita akan buat lah setiap kali episod ni kita nak minta panel kita ni akhirkan dengan kita panggil segmen Doa Mek Kelantan. Jadi daripada panel kita ni kotlah ada kita panggil nak titipkan ataupun nak pesanlah kepada kami satu doa yang Ustazah sendiri amalkan dan rasa macam benda ni molek ni. Kalau Mek Kelantan boleh amalkan. Okey. Saya nak pesan satu lah kan. Kalau siapa yang tengah mencari jodoh, nak panjangkan jodoh, betul tak? Sebab selalu minta dengan saya doa ni kan. Saya sebenarnya dapat doa ni daripada seorang makcik umur 70 lebih. Dulu kita ada macam dia panggil pasar MPKB. Bawah tu dia ada medan selera tau. Jadi kita budak-budak mahak ni duduklah makan. Tu makcik tu mari. Kalau mana ni? Dia katalah kalau mahak belakang ni adalah baju purple dulu kan. Kain purple. Dia kata bagusnya. Okey. Dia kata makcik nak bagi doa ni. Doa apa dia daripada ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nanti tengoklah link kat bawah tu kan. Ayat berapa? Nasrun minallah. Kejayaan tu daripada Allah. Fathun qarib. Pembukaan tu semakin dekat. Hampir sangat dah. Cuma kita nampak dengan tak nampak ya. Waktu Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Gembirakanlah orang mukmin. Jadi kita niat, ya Allah Tuhanku, jadikanlah aku cantik daripada dunia hingga akhirat. Lepas tu jadikanlah orang suka kepadaku dan jadikanlah aku ni besar di hadapan Allah SWT, tetapi kecil di hadapan Allah SWT, tawaduk, tapi besar di hadapan manusia. Banyak orang tengok kita ezah, hebat, bagus, tapi hak mana ayat-ayat tu maksudnya kita serah pada diri kita dan Allah tutuplah ayat-ayat kita. Tu insya-Allah semoga bila kita amal ni kita jadi kuat. Tapi awak tahu tak doa ni kenapa orang Kelantan suka amalkan doa ni? Apa tu saya malah tak tahu. Rupanya doa Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin pernah ada pada bendera Kelantan zaman dulu. Doa ni. Saya kata, saya dapat daripada makcik zaman dulu. Rupanya dia memang ada dalam bendera Kelantan zaman dulu. Bila saya dengar ni lah orang-orang sejarah Kelantan cerita, termasuklah Datuk Shah Reza cerita. Dia kata doa yang Kelantan dalam dewa kita Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Satu orang tua Kelantan ajar. Jadi hari ni sesuai lah doa Mek Kelantan. Terima kasih banyak Ustazah atas doa tu. Banyak benda kita dapat daripada Ustazah hari ni. Daripada kisah sampai dulu sampailah kepada untuk anak muda pesanan dia dan juga doa yang ada kaitan juga dengan negeri Kelantan kita. Okay, jadinya terima kasih banyak kepada yang sudilah bersama kami pada hari ini, sama ada secara live ataupun yang menonton nanti. Dan jangan lupalah untuk ikuti kami di podcast Mek Kelantan pada episod yang seterusnya bersama dengan panel yang lain dan mungkin moderator yang lain juga. Nak tahu kena follow. Jadi jangan lupa ikuti kami. Dan kalau like, share, follow dan sebagainya tu bolehlah buat. Dan terima kasih banyak sekali lagi Ustazah. Apa yang salah silap tu daripada kelemahan diri kami, tapi apa yang baik dan memberi kesan tu semuanya daripada Allah SWT, insyaAllah. Jadi kita jumpa lagi pada episod yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Mek Kelantan.